من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, macam biasa tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka pertemuan kita dan kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para ulama yang telah mendengarkan kita, dan juga sahabat-sahabat ataupun ahli-ahli kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati ahli tuan Imam Fadil Ustaz Usman Yahya Safur Musi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuasa Menghulu, yang saya hormati barisan dan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan di Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita pada malam ini dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi berikan ruang kepada kita, ruang masa dan juga ruang kesihatan ini yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita balas balik dengan kita melakukan ketaatan pada Allah, dan dengan ketaatan itulah Allah akan terima apa yang kita lakukan. Yang paling penting adalah kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah pun kita belajar dahulu ni kalam Imam Nawawi Allah taala, dalam mana beritahu pada kita tentang niat dan juga sebagainya. Tuan-tuan dan juga puan-puan, anak nanti Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan tengok lagi bacaan kitab kita ni, penghabisan pada rukun Islam, rukun iman. Yang pertama itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa kita nak tengok salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dah telah ulang lama dah tuan-tuan. Maka muka surat yang ke-94 kita berhenti dahulu ni, maka dari sini menerangkan pada kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah ada yang disebut oleh Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala, beriman ini dalam konteks katanya, nah, kita ikut apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i juga berkata kepada kita, kalau tuan-tuan ada buku, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat ke-92. Atas tu dia berkata kepada kita adalah ulama hadis dan juga fiqh. Kemudian dia ada satu lagi, satu kecil tu tuan-tuan. Satu kecil tu tuan-tuan tengok di bawah tu nota kaki, dia berkata kepada kita ulama hadis dan fiqh tadi, di antaranya mereka adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ishaq ibn Muhawiyah, dan kebanyakan para ulama mazhabus salaf. Makna kata bukan seorang-seorang ulama yang berkata sedemikian rupa, tapi ramai ulama, termasuklah dengan imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia berkata ni tuan-tuan, ni beriman bukan hanya sekadar dengan hati. Dia ada 3 elemen tuan-tuan. Kita ulang balik. Yang pertama nak kata Imam Syafi'i Allah Taala, dia kata tasdiq biqalbi. Kita membenarkan dengan hati kita, mengiyakan dengan hati kita, bukan menafikan tuan-tuan. Mana kata hati kita ni mau tak mau nak kena terima itu dengan redha, yang mana kita wajib beriman dan kita nak kena terima tanpa ada sanksi tuan-tuan. Itu yang pertama, dengan hati. Yang keduanya wa iqrar bil lisan. Ikrar dengan kita punya lidah kita. Bukan setakat kita beriman dalam hati tuan-tuan, mengiyakan dalam hati kita, bahkan lidah kita pun kita adalah berkata-kata juga dengan perkataan kita. Adakah cukup dengan beriman dengan hati dan juga pengakuan dengan lidah kita? Jawapannya tak cukup. Imam Syafi'i berkata kepada kita, mau tak mau iman ni ada 3 tuan-tuan, ada 3 isu, 3 elemen, 3 perkara. Yang ketiga itu adalah wal amalu bil arkan, beramal dengan rukun-rukun yang telah pun ditetapkan. Makna kata perbuatan hati kita pun ada, perbuatan lidah kita pun ada, perbuatan anggota badan kita pun ada. Lengkap 3 elemen ini, 3 perkara ini, maka itulah iman menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Hasan Basri juga berkata kepada kita ni tuan-tuan,
Dia kata, dia macam kontra sikit. Imam Syafi'i kata, bermula pada hati, kemudiannya lepas tu dengan lidah kita, lepas tu bermula dengan perbuatan kita. Itu Imam Syafi'i. Dari Imam Hasan Basri juga, dia kata pada kita bawah tu tuan-tuan, laisa al-imanu bitakhalli wala bitamanni. Iman ini bukanlah perhiasan mata-mata. Mana kata luaran. Tuan-tuan, luaran dia kata nampak macam beriman, tapi dalamnya ada tidak. Dia kata lagi pada kita, walakinnahu, tetapi iman itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu 'ilman. Dia kata pada kita ni, Hasan Basri berkata, tetapi iman itu apa yang telah diikrarkan dengan hati. Makna kata samalah macam Syafi'i tadi ni, mau tak mau hati nak kena ada ni tuan-tuan ni. Wa saddaqahu 'ilman, dan juga membuktikan dengan perbuatan dia ni. Makna kata ada kaitan dia tuan-tuan. Dia sambung lagi, man qala hasanan, siapa-siapa yang kata baik. Kata ni kata-katanya perkataan baik. Mana kata ikrar itu ada. Tuan-tuan, ikrar dengan lisan tadi ni, ikrar dengan lidah dia pun ada. Dia cakap benda baik, tuan-tuan, kata-kata dia pun baik. Wa amila ghairu salihin, tetapi bertentangan dengan apa yang dia cakap. Dia cakap benda baik, tetapi dia buat benda tak baik. Tuan-tuan, macam tu. Raddallahu ala qawlihi, Allah Ta'ala akan menolak akan kata-katanya, walaupun kata-katanya itu adalah kata-kata yang baik. Tuan-tuan, yang tu. Man qala hasanan, siapa-siapa yang kata baik, wa amila salihan, dan dia juga melakukan perbuatan yang baik, rafa'ahul amal, Allah Ta'ala akan mengangkat akan perbuatannya itu. Tuan-tuan, ni macam kita tengoklah luaran dia kata beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalamannya tidak. Tuan-tuan, ya, Imam Hasan Basri berkata pada kita, iman itu bukannya perhiasan mata-mata, dia akan lahir pada hati kita ni. Baik, tuan-tuan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ni tuan-tuan, maka apa dah Cikgu Mi dia buat main dengan kain, tuan-tuan. Dia kata itu saya nak tunjuk cara pakai ihram. Kita tunjuk malam ni tuan-tuan. Baik, sebelum kita mula tu kita tunjuk dulu pakai ihram macam mana. Pasal faedah malam ni. Ni ihram siapa? Ihram Cikgu Mi. Baik tuan-tuan, saya tunjuk tuan-tuan. Ini adalah kain ihram. Ihram. Yang kata orang nak pergi Mekah lah ni tuan-tuan, pakai ni. Tuan-tuan, kalau kata dekat-dekat lepas-lepas mana 1 Zulhijjah contohnya, ada lagi penerbangan, dia takkan masuk dah ke Madinah. Tuan-tuan, dia takkan masuk dah ke Madinah. Dia akan turun ke Mekah tuan-tuan. Dia ada step dia. Step yang pertama akan masuk Madinah dulu, itu siapa-siapa yang di awal. Step yang kedua, siapa-siapa yang dekat dengan wukuf, dia akan terus masuk ke Mekah ni tuan-tuan ni. Baik, hari ni apa dia tu dalam satu siap dengan tali pinggang ni. Kita tengoklah. Baik. Dia kata pada kita ni tuan-tuan, ini adalah kain ihram yang mana laki-laki kena pakai. Tuan-tuan, laki-laki, perempuan tak ada pakai, itu pun terbiak nama dia. Tuan-tuan, satu kain atas, satu kain bawah. Dan betul saya dulu tuan-tuan, saya biasa bagi tahu, kalau kata nak pakai ihram bagi lelaki, tuan-tuan, kena jaga celah paha tu. Tuan-tuan, kena buh sikit dengan apa dia ni, minyak petrol, bukan minyak petrol pun, orang tahu apa, lemak, siapa apa beli dekat Shell pun dah. Dah, ni lemak petrol tu, pilah dekat farmasi apa semua tu, minta lah benda apa dia ni, apa lemak minyak kan, buh telah paha tu. Dah paha tu dia lemak tu yang tidak mengeluarkan bau tuan-tuan. Ada namanya Vaseline. Tuan-tuan pergi tu pokoklah lepas dia pergi umrah juga sebagainya, buh celah kangkang tu tuan-tuan tu. Barulah bila sisih paha waktu jalan tu tuan-tuan, dia tidak akan memanaskan paha kita. Kan, orang perempuan tak apa lah. Orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan ni, duk sabit kait kulit dengan kulit, lama-lama ada kuih ni tuan-tuan ni, kingkang tu. Tu cara dia. Baik, cara pakai ihram ni tuan-tuan. Yang pertama ni tuan-tuan, yang ni kita buh lapisan bawah. Tuan, lapisan bawah. Lepas pandang kita dah mandi apa semua ada. Sebelum niat, boleh tak nak pakai bau-bauan? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, boleh. Contoh, kita duduk di Madinah. Bila duduk di Madinah ni tuan-tuan, tiba-tiba mau tawih abang akak kita, okey para jemaah sekalian, ni macam dengan buat kursus umrah. Tuan-tuan, macam kita nak pergi umrah ni. InsyaAllah, amin satu hari nanti. Tuan-tuan, mau tawih kata para jemaah sekalian, insyaAllah esok kita akan berangkat ke Mekah lepas mana solat asar. Mau tawih pun kata lagu tu. Jemaah sekalian, kalau boleh lepas solat asar tu, terus balik ke bilik pakai dengan pakaian ihram. Tuan-tuan,
Tuan-tuan, tapi selalunya mereka akan pergi waktu siang. Tuan-tuan, mereka akan pergi lepas mana sembahyang subuh. Tuan-tuan, tolak ke Mekah dulu, dah sampai ke Mekah ni. Waktu tu tengah malam dah. Selalu dah macam tu lah. Baik. Jadinya tuan-tuan, bila kita nak menyiapkan diri kita, kita pun mandi, buh dengan sabun, buh dengan shampoo ke semua. Boleh tak ketika itu dekat Madinah? Boleh. Lagi mana dia tidak niat. Tuan-tuan, lagi mana dia tidak niat. Bila ada niat nawaitul umrata wa haramtu biha, saja aku niat umrah, aku berharam dengannya, maka 13 pantang larang tu dia nak kena jaga. Tuan-tuan, baik. Okey, cara pakai ihram. Pertama sekali tuan-tuan, kita buat selit lagu ni. Selit lagu ni. Boleh tak kalau nak selit lagu ni? Boleh tak? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Tapi nak jalan tu tuan-tuan. Nak jalan tu. Tuan-tuan, cara saya. Sebab dia setiap orang dia adalah berbeza tuan-tuan. Baik. Cara saya tuan-tuan. Ya tahulah. Yang saya belajar ni kepada ayah anda. Dia kata macam ni. Satu tangan sebelah kanan ni tuan-tuan, kita rapat ke hujung. Satu tangan sebelah kanan ni kita rapat ke hujung. Tangan sebelah kiri ni biar kita tarik habis. Bila kita tarik habis, kita tepak tadi tuan-tuan. Bila kita tarik habis, kanan ni rapat dengan hujung, di sebelah kiri ni akan ada lebihan. Tuan-tuan, akan lebihan. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Ambil tangan kanan ni, mai sentuh belah kiri. Mai sentuh belah kiri. Ambil ibu jari belah kiri ni, biar dia lekat dengan kain tadi belah kanan ni tuan-tuan. Tarik kain ni biar dia sama sebelah kiri kita ni tuan-tuan. Lebihan kain ni, ada lebihan kan? Lebihan kain ni tuan-tuan, tuan-tuan masuk dalam ni, sudah bawah ketiak. Bila bawah ketiak ni tuan-tuan ni, tuan-tuan lipat. Nampak? Bila tuan-tuan lipat, apa yang berlaku? Dia jadi macam dengan tapakan keplekat ni. Tuan-tuan, pakai pelekat. Ni contoh. Contoh, ni kita ada dengan apa dia ni, tali pinggang. Contoh kalau seorang-seorang. Nampak macam mana ni? Tak ada masalah. Sinting dia dulu. Ikat dia dulu. Tuan-tuan. Bila ikat dia, jatuh tak? Tak jatuh buat sementara. Dia macam dengan pelekat lah tuan-tuan. Baik. Bila kata nak pakai, boleh tak kalau pakai ni? Kita pergi umrah. Boleh. Tapi tak apa nak selamat. Takut-takut tengah-tengah duk tawaf lucu. Tuan-tuan, kena pakai safety dia. Apa dia? Yang ni kita kata sebagai tali pinggang dia. Buh tali pinggang belakang. Bila buh tali pinggang, tu cara dia. Bila buh tali pinggang ni tuan-tuan, biar bagi ketat elok. Dan tali pinggang pun saya sarankan beli jenis ni. Ataupun warna hijau yang besar tu tuan-tuan tu. Yang ni pun besar lah sebab dia kakak-kakak pinggang kita ni. Tuan-tuan, kita nak buat kerja ni, nak buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah telah pun masuk dalam pinggang kita ni tuan-tuan, rongkai balik kain tadi. Rongkai balik. Tak apa rongkai tak apa. Tak apa, tapi dia bonjol keluar. Tuan-tuan, dia bonjol keluar. Bila tuan-tuan ketatkan tali pinggang ni, tuan-tuan rongkai dia punya lipatan tadi ni, tuan-tuan tak kat bawah. Nampak? Bila tak kat bawah, kan, dia akan jadi diikat oleh tali pinggang ni, dipegang. Bila nak jalan, tuan-tuan tengok. Nampak tak? Takkan nampak sebab dia akan terlindung dengan lipatan kain tadi. Tu cara dah. Nak langkah pun tu sikitlah, berbandinglah macam tadi ni. Tuan-tuan, sebab bila kita buat tawaf, tuan-tuan, 3 tawaf yang pertama disunatkan untuk kita lari-lari anak. Pasal apa lari-lari anak? Sebab zaman Nabi Muhammad SAW, bila mana Nabi sampai dekat Mekah ni tuan-tuan, Nabi nak membuktikan bahawasanya Nabi tak pernah lemah tuan-tuan ni. Dia apa kata Nabi tak ada tenaga dah. Pasal apa? Mai jauh pakai semua apa tu nak tawaf, Nabi tak ada tenaga dah. Nabi nak buktikan hampa cakap kosong, Nabi tunjuk kekuatan dia tuan-tuan. Sebab tu kita bila kata kita nak tawaf tu tuan-tuan, tapi siapa biasa dia tahulah nak tawaf tu macam mana. Tuan-tuan, bila kata 3 tawaf yang pertama itu kita nak lari-lari anak. Kan? Tapi kalau pergi dengan bini ni, tengoklah bini belakang sama. Tuan-tuan, sat kedua tinggal bini kat belakang, dia gagal-gagal lagi telam dulu. Tuan-tuan, contoh macam itulah. Baik, yang ni adalah pakai di bawah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bawah lagi ikut suka tuan-tuan lah. Kan? Yang ni adalah kena ihram sampai di sini. Tuan-tuan, jangan belajar sampai atas ni sudahlah. Tuan-tuan, baik, kalau nak bawah lagi boleh tak? Sampai kat buku lali. Boleh, tapi nak jalan dia agak payahkan kita. Itu adalah cara nak pakai kain bawah. Pakai kain atas ni tuan-tuan. Pakai kain atas. Kain atas ni tuan-tuan, waktu mana tak tawaf lagi, boleh buat kelumur. Buat kelumur lagu ni. Tuan-tuan, kelumur lagu ni tak ada masalah.
Tuan-tuan. Nah, tapi kalau kata contoh nak buat kerja nanti ni, ditaluklah dengan kain apa semua, sabuk apa semua ni. Kan? Duk atas bah, boleh tak nak buat macam ni? Boleh. Tuan-tuan, tak perlu tibak siap-siap. Tibak ni apa dia? Buka ni, buka bau. Tak perlu tuan-tuan, tak perlu. Nah, tak perlu buka bau. Buka bau ni waktu bila? Waktu tawaf tu. Waktu tawaf tu. Waktu sa'i kena buka bau dah. Jawapan dah tak gaduh. Tuan-tuan, itu beza dah. Baik. Nah, okey, bila duk dalam bah, bila duduk dalam bah sampai dekat miqat Zulhulaifah. Tuan-tuan, ataupun kita nama Bir Ali lah. Tuan-tuan, dekat Madinah tu, okey, dia kata para jemaah sekalian, boleh turun sembahyang Ustaz. Maka lepas dah sembahyang tu kita naik bah sama-sama. Sebelum kita gerak, kita akan niat bersama-sama. Tuan-tuan, sebelum niat boleh buat macam ni tak? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, lepas ni boleh buat tak? Itu saya pasal nama dia. Sama lah macam kepiah tuan-tuan. Kalau boleh lah tuan-tuan, kepiah jangan pakai. Bila dah pakai ihram ni, takut dia teralik. Tuan-tuan, bila teralik ni, dia mula kena dam, tak kena dam dan juga sebagainya. Dia mula masuk behind tu. Baik. Tuan-tuan, bila dah sampai dekat Mekah dah. Bila sampai dekat Mekah, bila sampai dekat hotel, kita pun apa dia ni, mutawif kata, okey, para jemaah sekalian, kita akan pergi ke Kaabah untuk kita tawaf umrah. Ada doa tak? Doa ada. Tuan-tuan cari dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah taala, saya baca dah tadi tuan-tuan. Tuan-tuan buka tengok begitu banyak doa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan, banyak. Nah, banyak. Waktu talbiyah, apa yang kita nak kena buat? Tuan-tuan, adakah dengan labbaik Allahumma labbaik juga sebagainya? Ada Nabi ajak pada kita ni tuan-tuan. Ada zikir-zikir yang tertentu kita boleh selitkan bersama dalam kalimah-kalimah semega rupa. Yang penting rajin, tuan-tuan, rajin. Rajin buka kitab contohnya. Azkar tuan-tuan, beli yang terjemahannya. Tuan-tuan, baik. Bila sampai dekat Mekah tu tuan-tuan, kita pun turun. Masih lagi lambatan larang. Pasal apa lambatan larang? Tidak lagi tahallul. Tahallul ni apa ni? Membebaskan diri kita. Bila kita pasang niat tu, aku niat niat umrah, aku berihram dengan niat kerana Allah Taala. Tuan-tuan, makna kata kita terkurung dalam 13 pantang larang tadi ni. Bila kata nak lepaskan diri kita ni dengan apa? Dengan kita membebaskan, caranya adalah tahallul. Tahallul ni tuan-tuan, cara yang paling terbaik yang Nabi ajarkan untuk kita apabila doa yang diulang benar 3 kali. Nabi kata tuan-tuan, rahimul muhalliqin, ya Allah berkatilah orang-orang yang mencukurkan akan kepala mereka. Diulang cuma 3 kali. Wal muqassirin. Sahabat tanya, bagaimana orang yang memendekkan? Bagaimana orang yang tak mau nak botak tapi dia nak memendekkan? Nabi kata apa dia? Rahimul muhalliqin, berkatilah orang-orang yang mencukur kepala mereka ni. 3 kali Nabi ulang, tuan-tuan. Lah kali barulah ada wal muqassirin. 3 lawan 1, tuan-tuan nak yang mana? Mesti nak banyak 3, tuan-tuan. Jangan duk sayang rambut lah tuan-tuan. Nak sayang rambut kerak Allah lekeh tuan-tuan. Orang sangat mulu tak buat macam tu. Ini contoh lah, contoh boleh tera tu kan, daripada taman lah ni. Baik, contoh bila kata nak pergi tawaf. Bila nak pergi tawaf tu tuan-tuan, ni bukan setakat apa dia ni Cikgu Mi, bukan setakat pakai ihram ni Cikgu Mi. Ajak cara tawaf lah ni. Baik, bila nak pergi tawaf, pastikan kita dalam keadaan yang berwuduk. Berwuduk tuan-tuan. Wuduk, ambil bayang siap ni. Dalam bab fiqh juga ada perbahasan di antara sentuhan laki-laki dan juga perempuan. Tuan-tuan, baik. Bila kata kita ni dah sampai dah dekat Masjidil Haram, kita pun nampak Kaabah. Kita nampak Kaabah, ada doa tak? Ada. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan rajin baca, tuan-tuan akan jumpa apa doa dia. Baik, bila kita nak tawaf ni tuan-tuan, biasalah dengan jemaah umrah ni, dengan beg apa semua ni banyak. Beg nu lah, buka depan lah, syak dengan kain lucu juga sebagainya. Nak tak mau bagi kain ni mengganggu kita. Tuan-tuan, contoh waktu tawaf, apa yang kita nak kena buat? Tuan-tuan, ambil hujung sebelah kiri ni tuan-tuan. Tuan-tuan parking sebelah ni. Parking bawah mana? Bawah tali pinggang. Mana kata kita kunci dia. Tuan-tuan, kita kunci dia. Ataupun kalau tak mau kunci bawah tali pinggang ni, tuan-tuan boleh selip dalam ni. Tuan-tuan selip. Tali pinggang kita kan ketat. Bila ketat ni tuan-tuan pergi selip pila pinggang belah kanan ni, mana kata silang ni tuan-tuan, tambuh dalam ni, dia akan keluar dah. Tak akan keluar dah. Tuan-tuan, yang tu kata kain ihram tu. Lepas tu tuan-tuan, contohnya dah selip dah dekat sini ni, mana kata yang kain ini tuan-tuan nak buat macam ni. Contoh. Tuan-tuan, contoh. Tapi kalau kata nak tawaf, buka lah bau sebelah kanan ni, maka ambil kain ni tuan-tuan, letak atas ni. Tu cara dah. Tuan-tuan, maka tawaflah kita, pastikan bahawa
bahwasanya bau ini adalah serari dengan Kaabah Musyarrafah. Itu cara dah. Boleh cara tu. Nah, jadi boleh je Umi. Boleh. Ada siapa nak try tak? Kokok lah lepas ni nak pergi umrah ke? Ada? Ada? Mai, nak try mai. Kita tengok mai. Itu cara dia, tuan-tuan. Nah, yang paling penting tuan-tuan, bila tuan-tuan pakai lagu ni, dia takkan nampak lah. Selok lah cara mana sekalipun, dia akan terkunci. Tuan-tuan. Nah, berbeza kalau tuan-tuan balut macam tadi contohnya. Kan? Contoh macam ni. Tuan-tuan kata senang payah, balut sudah. Balut. Balut dia. Balut dia. Lah kali apa yang berlaku? Akan jadi gap dia tu akan jadi, jarak dia tu akan jadi pendek, tuan-tuan. Jadi itu ada sebab sikit lah. Nah, yang kata pemakaian ihram ni tuan-tuan ni, baik dia tak payah cara mana pun, kena gaya ni insya-Allah senang tuan-tuan. Dan kita pun rasa selesa bila kita duduk dalam ihram ni tuan-tuan ni. Kalau kita biar apa dia, contoh macam kata ada ihram yang panjang, tuan-tuan, ada ihram yang panjang macam hari ni sedang, tuan-tuan, ada ihram yang panjang. Bila ihram panjang ni tuan, bila kita lipat, dia akan jadi simpulan ni jadi besar. Bila besar ni tuan-tuan ni, kita nak duduk dia tebalan perut juga sebagainya, tak apa nak sonok, tuan-tuan. Kita buh tali pinggang tu, kita bebaskan simpulan tadi, maka dia akan jadi rapat kita kat sini ni tuan-tuan. Mudah bagi kita. Nah, baik, itu adalah sabar sikit tentang pemakaian ihram untuk umrah dan juga haji. Samalah macam haji pun tuan-tuan. Bila mana apa dia ni nak pergi wukuf di Arafah, tuan-tuan, maka depa kena pakai haji, pakai pakaian ihram dah. Time tu 13 pada larang nak kena jaga tuan-tuan. Baik, itu adalah sebab sikit tentang ihram ni tuan-tuan. Okey. Lepas dah amanah. Tak benar ni. Okey. Okey, baik. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Maka itu adalah tata cara pemakaian ihram bagi saya lah tuan-tuan, mudah. Dan sebab kita kadang-kadang ni ada jemaah yang bawa dengan beg bibik. Lepas tu bila nak pergi tawaf, dia akan buka buku dekat depan. Setelah tu pula dengan kain dia juga sebagainya, jadi masalah. Maka sebab sikitlah tuan-tuan perkongsian tadi ni, mudah-mudahkan untuk kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan juga anak-anak Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita sambung bacaan kita ni tuan-tuan. Muka surat yang ke-94, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu dan juga lalu kita dah pun tengok bahawasanya yang layak disembah oleh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah benda yang dilakukan oleh para jemaah hadis yang berada dekat Makkah dan juga Madinah sekarang ini tuan-tuan. Depa nak bi dengan kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami sambut seruanmu ya Allah, tidak ada Tuhan yang kami mensyirikkan akannya. Tuan-tuan, tak ada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata tak akan ada benda yang akan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ini juga kita dapat tengok dalam surah Muhammad yang ke-19 ni tuan-tuan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah ilaha illallah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, mintalah ampun bagi dosa-dosa kamu. Mana kata yang mengampun dosa kita ni bukannya orang lain, tak ada. Yang ampun dosa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga dalam surah Al-Baqarah 163 164. Bila mana kita ada tengok ada tentang tauhid tuan-tuan, wujud, qidam, baqa dan juga sebagainya. Maka ada yang kata tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan juga sifat, membuktikan bahawasanya adalah kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat ini adalah jelas sekali pengertiannya dan juga petunjuknya yang membuktikan sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya dan kasih sayangnya yang tidak terhingga hingga diciptakan segala yang tersebut untuk kepentingan hamba-hambanya yang akal, yang berakal dan juga mahu berfikir, iaitu orang-orang yang tidak membukukan otak untuk memikirkan rahsia segala ciptaan itu untuk mendapatkan gambaran wujud Allah yang Maha Tunggal.
Makna kata apa dia ni tuan-tuan ni? Ulang lagi. Iaitu orang-orang yang tidak membekukan otak. Makna kata dia tak mau bagi otak dia ni tuan-tuan. Tepu ni tuan-tuan ni memikirkan rahsia segala cerita ni itu guna mendapatkan gambaran wujud Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tunggal di samping meruih faedah daripadanya di dalam dunia ini. Makna kata ni tuan-tuan, ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh fikir. Yang mana kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan caranya ikhlas kita buat ibadat pada Allah, tidak ada benda yang lain mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita dah tengok dah bila mana apa-apa saat riak campur dengan ikhlas, Allah pun kata aku tak tangin. Tuan-tuan, lagi apa dia lagi? Bila mana campur dengan keduniaan tuan-tuan, maka para ulama dia berkata kepada kita ada yang dapat, ada yang tak dapat dan juga sebagainya. Maka ketika inilah tuan-tuan dia berkata kepada kita ini untuk orang yang berfikir ini jelas sekali adalah untuk kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kalaulah ditinjau secara lebih mendalam isyarat ataupun tunjuk ayat tersebut, ternyatalah lagi bahawa ada dua perkara yang menjadi unsur utama untuk kehidupan rohani dan juga jasmani manusia. Yang pertamanya adalah unsur agama, yang mana bertalian dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Unsur agama ni tuan-tuan, dia menafikan puak-puak yang tak percaya adanya Tuhan, puak-puak ateis. Tuan-tuan, yang kata kami tak percaya ada Tuhan dan juga sebagainya. Tuan-tuan, dia buat lagu tu dan dengan akal, meletakkan akal di hadapan, bukan yang meletakkan dengan agama contohnya. Maka dia menafikan kewujudan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di sini kata pada kita ni, unsur agama itu bertalian dengan kepercayaan pada Tuhan yang maksud itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang keduanya unsur kehidupan di dunia ini. Dunia yang terdiri pada langit dan juga buminya. Siapa yang bicarakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, mereka berkata adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Perubahan malam dan juga siangnya kita dah tengok dah dulu ni, segala aturan. Bila mana malam akanlah jadi malam, bila mana siang akanlah jadi siang. Matahari ni duduk macam mana, bulan duduk macam mana, dia putar macam mana, segalanya adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengarahkan mereka, yang mengaturkan aturan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tengok dah pada apa ni yang lepas ni tuan-tuan ni. Baik. Lagi dia kata lagi pada kita ni tuan-tuan, langit dan juga bumi, perubahan malam dengan siangnya, perairan kapal di dalam lautan membawa mautannya, dengan penghidupan tanaman dengan airnya, pembiakan segala jenis binatang dengan banyaknya, peredaran angin dan juga awan menurut masanya. Tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang kita tengok ni tuan-tuan, bukan saja-saja Allah nak menjadikan satu benda. Contohnya macam dengan ayak lah tuan-tuan. Ayak, kita ni manusia kadang-kadang ni kita rasa lebat pula dah, contoh tuan-tuan, hujan pula dah, banjir pula dah, tak berhenti sungguh hujan ni tuan-tuan. Kita seolah-olah macam tu, panas hello, macamlah kita ngeluh sedia tuan-tuan ni. Maka ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata kepada kita, la tasubud dahra fa inna ad-dahra huwa fa inna Allah huwa ad-dahra. Tuan-tuan, huwa ad-dahr, kata Nabi Muhammad SAW, jangan hampa duk hina angin tu. Tuan-tuan, cara mudah lalu betul lah. Jangan duk hina angin, jangan duk maki, la tasubud dahra, jangan duk kata apa dekat angin tu. Tuan-tuan, fa inna Allah huwa ad-dahr, sesungguhnya angin itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni duk pergi kata pula dah hujan tak berhenti lah, banjir mai kok mana apa semua pada semua tak kena. Tuan-tuan, hujan lebat pun tak kena, angin kencang pun tak kena, lagi boleh lagi kemarau yang panjang pun semua tak kena tuan-tuan. Sedangkan Nabi berkata kepada kita, yang ini yang kita nak kena jaga. Mulut kita nak kena jaga. Takut-takut kita menafikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah kita tengok dalam pengertian iman itu sendiri. Contoh, kalau macam kita kata angin yang panjang, angin yang kuat, apa yang kita nak kena buat? Tuan-tuan, ada doa-doa yang tertentu, ada yang digalakkan untuk kita azan dan juga sebagainya. Angin yang kuat ni tuan-tuan ni,
Contoh lagi pada. Contoh lagi kalau kata hujan yang lebat, apa yang perlu kita lakukan? Contoh, tuan-tuan, kemarau yang panjang, apa yang kita boleh buat, tuan-tuan? Adanya diajar oleh Nabi Muhammad SAW dengan caranya, dengan apa ada solat istisqa, tuan-tuan, dengan doa dan juga sebagainya. Allahumma aghithna, diulang pada kita dulu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih lagi ingat dalam khutbah kedua di Kedah dulu ni, tuan-tuan ni, negeri Kedah lah, tuan-tuan. Bila mana kemarau yang panjang, sampaikan ulil amri kita memerintahkan dimasukkan doa minta hujan dalam khutbah yang kedua. Tuan-tuan mesti ingatlah, tuan-tuan. Dulu ni kemarau yang panjang, sampailah Allahumma aghithna wa la taj'alna minal qanitin. Tuan-tuan mesti ingatlah, tuan-tuan, doa tu. Yang tu adalah doa mai daripada Nabi Muhammad SAW yang mana boleh kita amalkan, bukan dengan cara kita meletakkan satu tidak pada tempatnya. Ni duk kata dekat angin, duk kata dekat dengan hujan, duk kata dengan cuaca yang panas juga sebagainya, sedangkan ada benda yang boleh kita utamakan, iaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik. Pembiakan segala jenis binatang dengan banyaknya peredaran angin dan juga awan menurut masanya. Semua itu adalah menjadi bukti yang nyata menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya itu adalah menjadi sumber bagi kehidupan di dalam dunia, siang dan juga malam, kehidupan dalam dunia, tuan-tuan. Lagi ni, ayat yang banyak untuk tanaman adalah untuk kehidupan, tuan-tuan. Allah turunkan ayat, tuan-tuan, untuk tanaman-tanaman. Bila mana tanaman itu keluar dalam Quran pun ada cerita. Sai pun kita mengaji, tuan-tuan. Kita nak tanam anak benih, tuan-tuan ni. Letak anak benih itu dalam tanah. Lepas tu kita buhlah dengan ayat juga sebagainya. Dia kena tunah, tuan-tuan. Boleh kita fikir, tuan-tuan, orang-orang berakal ni, tuan-tuan ni, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan gaduh. Kita pergi jerui pun dengan segala apa dia ni, tumbuh-tumbuhan dekat hutan sana, tuan-tuan, tak gaduh. Allah jadi itu elok dah bila kata turunnya ayat hujan ni, tuan-tuan ni, maka ketika itulah akan menerbitkan manfaat untuk orang-orang ataupun binatang-binatang yang duduk di alam dunia ini. Orang yang berakal yang menggunakannya tentu berhasil mendapatkan bukti itu serta berjaya menggunakan segala faedah daripada kejadian tersebut melalui penyiasatan ilmu pengetahuan yang berkenaan seperti ilmu alam, ilmu aqtisad, ilmu tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga sebagainya. Bukan sahaja Allah jadikan, tuan-tuan. Itu adalah bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukti keesaan Allah lagi, Allah bagi untuk kita peluang berfikir ni, tuan-tuan ni. Afala ta'qilun, kata Allah. Afala tatafakkarun, kata Allah. Tak fikirkah macam ni? Tak berakalkah macam ni? Nak bagi Allah fikirlah, tuan-tuan. Kita fikirlah, tuan-tuan. Bukan saja Allah menjadikan itu benda, ada sebab yang tertentunya. Bagi orang yang berfikir, bagi orang yang berakal, dia akan menggunakan segala kelebihan yang Allah berikan kepada dia ini, bukan hanya sekadar menunggu rezeki datang kepadanya. Dia menggunakan untuk mendapatkan hasil pada masa yang sama adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan juga anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata lagi, tuan-tuan, dalam Al-Quran Karim, bila mana kita tengok dalam surah Nisa ayat yang pertama, tuan-tuan, bila mana ayat yang pertama Allah kata kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini untuk kita fikirlah, tuan-tuan. Wahai sekalian manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu bertuhan kamu, allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu. Bertakwalah kamu bertuhan kamu yang menjadikan kamu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah juga yang mengeluarkan Adam, Allah juga yang memasangkan Adam dan juga Hawa pasangannya. Dalam surah Nisa sebut macam tu, tuan-tuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa batha minhuma, dan juga menyebarkan minhuma, daripada Adam juga Hawa itu, zuriat yang itu banyak daripada laki-laki dan juga perempuan. Kuasa siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kuasa Allah, tuan-tuan, kuasa Allah. Tu pun Allah kata, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Allah ulang lagi, tuan-tuan.
Allah ulang lagi. Adalah kamu bertakwa pada Allah. Aku dah habaq dah. Yang jadikan Adam adalah aku. Yang jadikan Hawa adalah aku. Jadi mereka berkahwin ini adalah kuasa aku. Yang bagi zuriat kepada Adam dan juga Hawa ini kuasa aku. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada aku. Siapa dia kata? Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tapi jadi tak pada hari ini? Alhamdulillah, ada yang dengar cakap Allah. Na'udzubillah, ada yang tak dengar cakap Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Beza kita dengan yang malaikat. Tuan-tuan, jadi kita ada kena ingat. Sebab itulah Allah tutup dalam surah Nisa yang pertama tadi, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah perhati apa yang kita lakukan. Allah ada bodyguard dia, tuan-tuan. Yang dok mai perhati kita ni siapa dia? Maka itulah yang kedua, beriman kepada segalian malaikat. Iman yang kedua lepas mana beriman pada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada para malaikat. Ayat apa ni 94 94. Baik. Yang keduanya, beriman kepada sekalian malaikat. Beriman kepada sekalian malaikat adalah wajib. Tuan-tuan, adalah wajib. Dan menafikan malaikat, jangan, dia ada kaitan dengan akidah. Baik, bagaimana kita nak beriman dengan malaikat ni, tuan-tuan ni? Baik, kita baca dulu. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Ada bukti tak? Ada? Ada bukti tak? Ada. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dalam kitab ni tak ada, tuan-tuan. Tetapi dalam Sahih Muslim ada. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Dia nombor hadisnya adalah 2996. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hadis pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, tuan-tuan, dia waktu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan dalam Imam Muslim juga, Sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi berkata, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat ini daripada cahaya. Siapa kata? Nabi. Tuan-tuan, diciptakan malaikat ini daripada cahaya. Baik, Nabi jelas macam tu. Nabi sambung lagi, wa khuliqal janu min marijin minan nar. Diciptakan al-jan, jani jin. Tuan-tuan, diciptakan jin-jin ini daripada marijin minan nar. Marijin ni adalah salah satu daripada unsur-unsur nar ni. Kita kata api lah, tuan-tuan, api. Tuan-tuan, tapi bukan api yang biasa ni. Api yang dalamnya sifat marij minan nar ni, marij minan nar ni dia campur dengan api-api yang kehitaman. Tuan-tuan, ulama dah faham macam tu. Api-api yang kehitaman ada unsur dalam tu. Tak tahulah, tuan-tuan, kita tak tahu. Nak hitam ke mana kita tak tahu. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam ini dengan apa yang telah disifatkan kepada mereka. Itu kata Allah, kita Nabi Muhammad SAW. Sama lah juga dengan dalam kitab Arab ni, tuan-tuan. Kita baca sikit. Tidak ada lelaki, malaikat ini tidak ada lelaki dan tidak pula perempuan. Habis tu kita nak panggil apa kat malaikat ni? Nak panggil apa? Seorang malaikat. Dia bukannya orang. Tuan-tuan, nak berupa kat malaikat ada, tuan-tuan. Nak berupa ada. Contohnya, malaikat Jibril datang kepada Nabi dan seorang tak kenal, tuan-tuan. Nak berupa ni, tuan-tuan. Dia bukannya orang, malaikat ni. Tuan-tuan, contoh, tuan-tuan fikirlah. Baik, maka dia tidak ada lelaki dan tidak pula perempuan, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh menjalankan tugas yang telah ditentukan. Malaikat adalah banyak dan di antaranya Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Ratib dan juga Atid. Tuan-tuan, itu adalah nama-nama malaikat. Malaikat adalah banyak. Bukti dia mana-mana ni, tuan-tuan ni. Bukti dia kalau tuan-tuan perhati tengok keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, kalau ada kitab Kifayatul Muhtaj, tuan-tuan, kitab tu kita baca dah dulu ni. Bila mana Nabi naik ke sana Sidratul Muntaha, tuan-tuan, apa yang berlaku? 70,000 malaikat ada atas sana. Nak abad 70,000 tu, tuan-tuan. Banyaklah, tuan-tuan. Banyak. Ada yang duk rokok, ada yang duk tasbih, ada yang duk bertakbir pada Allah. Mereka ni patuh menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Tu beza malaikat dan juga manusia. Tuan-tuan, baik, yang kita kena beriman ada macam, ada banyak di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib dan juga Atid. Baik, dalam kitab ni, tuan-tuan, berkata kepada kita. Dalam kitab ni,
Wa qawluhu wa malaikatihi. Bada'a malaikah qabla rasul wal kutub li'annahum alam ghaibi. Dimulakan dengan malaikat. Pasal apa tak beriman dengan Nabi dulu? Pasal apa tak beriman dengan Rasul dulu? Ataupun pasal apa tak beriman dengan kitab dahulu? Kenapa diletakkan malaikat lepas mana beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu persoalannya. Maka dia kata dalam ini, dimulakan malaikat ini sebelum mana Rasul, beriman pada Rasul juga beriman pada kitab, kerana li'annahum alimul ghaibi, kerana mereka ini, malaikat ini adalah alam yang ghaib, alam yang tak nampak. Kita nak beriman tak? Kena kita nak beriman. Adanya para malaikat, cuma kita tak nampak. Tuan-tuan, ada orang nampak malaikat tak tuan-tuan? Kok lah kok. Ada. Tuan-tuan, tak tahu nak ada. Baik. Amma rasul wa kutub fa'alam mahsus. Fal malaikatu la yudhiruna bil hissi illa bi iznillah. Malaikat ini tidak akan menjelmakan diri mereka, tuan-tuan, dengan sifat yang nyata, illa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah. Bukti dah bila? Bukti dah bila mana Nabi dia terima perintah Iqra. Tuan-tuan, Iqra. Kan Iqra. Kita tengok apa peristiwa Nabi tu, terima wahyu, tuan-tuan. Jibril turun pada Nabi. Duduk seorang-seorang atas gua tu, tuan-tuan. Tiba-tiba mailah Jibril kepada Nabi. Terus peluk Nabi, dia berkata apa dia? Iqra ma ana biqari'in. Tuan-tuan, balik Nabi, zammiluni. Tuan-tuan, aku takutlah simut sat dekat aku juga sebagainya. Tuan-tuan, itu bila mana Allah nak jadikan dengan izinnya, maka akan terzahirlah malaikat itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqallahu al-malaikata min nurin, dan juga Allah menciptakan malaikat ini dengan cahaya. Kama sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim kitab az-zuhud 2996, hadis yang saya bacakan tadi, tuan-tuan, ni bukti dia. Wa hum la yahtajuna ila al-akli wasyara', dan malaikat ini tidak berhajat kepada makan dan juga minum. Tuan-tuan, tidak. Bapak tuan-tuan macam percaya pula kan. Rupanya malaikat ada juga restoran. Tuan-tuan, ada restoran tu kita ya. Kita pun macam-macam nama, tuan-tuan ni. Itu kita. Malaikat tak ada. Minum pun tak ada. Tuan-tuan, ayat coconut shake apa tak, itu manusia. Tuan-tuan, malaikat tak ada. Malaikat tak ada langsung perasaan nak minum, tak ada langsung perasaan nak makan. Walihadza qila innahum samadun, ay laisa lahum ajwaf, tidak ada langsung perasaan pada mereka. Baik. Wal malaikatu wal imanu bil malaikati yatadammanu. Kita berhenti kat sini sudah, tuan-tuan, malam ni. Beriman pada malaikat ini mengandungi yang pertama, awalan al-iman bi asma'i man 'allamana asma'ahum. Beriman dengan malaikat ini dengan cara kita beriman dengan nama-nama yang telah maklum kita ketahui. Tuan-tuan, mislu dia kata, contohnya an-nu'mina bi anna hunaka malakan, beriman dengan percaya bahawasanya di sana bi anna hunaka malakan, di sana adanya malaikat ismuhu Jibril. Di sana ada malaikat yang nama Jibril, tuan-tuan. Jibril. Kan? Tapi jangan tertukar sebab ada nama Syekh Jibril, tuan-tuan. Yang baca Quran sedap dulu, tuan-tuan, itu Jibril, bukan Jibril. Tuan-tuan, ada yang kata Jibril lah, Jibrail lah, apa semua lah. Baik, itu yang pertama, beriman dengan nama-nama malaikat. Yang macam tadi lah dalam apa dia, kitab kita ni dia kata Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Ridwan juga sebagainya. Tuan-tuan, baik. Yang kedua, yang pertama beriman dengan nama. Yang kedua, an-nu'mina bima lahum min a'mal. Masalah, beriman dengan cara apa yang telah mereka diperintahkan perbuatan mereka itu. Tuan-tuan, contoh Jibril. Jibril, beriman dengan Jibril ni pasal apa? Muwakkil bil wahyi. Jibril ini dia tolong bawa wahyu, maka beriman dengan Jibril. Wa Mikail, dia kata Mikail muwakkil bil qatri, ay bil matar. Mikail ini ditugaskan untuk bawa dengan hujan. Wal nabat, ay nabat al ardi, dan juga tumbuhannya di dunia.
Wa Israfil. Israfil ini contoh yang ketiga, muwakil bin nafakhi fi sur. Yang mana Israfil ini dia meniupkan, tuan-tuan, nafakh fi sur. Ni tuan-tuan, ada kala dan juga sebagainya. Baik. Mereka yang tiga ni, kita mandi tuan-tuan. Mereka yang tiga ni, Jibril, Mikail, Israfil ni, yang ada dalam kitab ni tuan-tuan. Wa haula salasah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuruhum. Nabi dia menyebut tiga nama malaikat tadi ni, Jibril, Mikail, Israfil, indama yastaftahu salatul lail, ketika mana Nabi dia bangun menunaikan solat malam. Nabi kata apa ni? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Tuan-tuan, Nabi sebut macam mana? Nabi sebut Jibril, tuan-tuan, bukannya Jibril. Nabi sebut Jibril. Allahumma rabba, ya Allah Tuhan Jibril, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kepada Jibril adalah Allah, Tuhan kepada Mikail adalah Allah, Tuhan kepada Israfil adalah Allah. Sebab itulah dalam kitab Arab ini dia kata sebut tiga contoh nama malaikat, kerana tiga nama malaikat ini yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Shalah Musafirin dalam bab doa fi salatul laili wa qiyamihi, yang keluar dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti di sini dahulu pada malam ini. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sampai sekadar ini dulu pada malam ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan nak maklum sikit bahawasanya pada minggu hadapan, masa minggu depan 14 bulan saya tak ada, tuan-tuan. 14 bulan saya tak ada sebab saya kena keluar. 15 bulan saya ada perkongsian di Sungai Petani. Mereka panggil untuk ceramah bab khurafat. Satu tajuk juga khurafat, tuan-tuan ni. Nak ceramah tu pun kita pun tak segan, tuan-tuan. Sebab kita ngaji Madinah, tuan-tuan, dia kata ni Wahabi nak main dah ni. Tuan, tak, ni khurafat yang mana telah pun disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Nurul Aman. Dan kalau tuan-tuan nak benda khurafat tu, nanti kita acak lah, kita main kat Masjid Aisyah ni, tuan-tuan. 14 bulan tu mungkin saya tak ada. Dan minggu lagi satu lagi, tuan-tuan, 21 hari bulan juga Rabu malam Khamis saya pun tak ada juga. 2 minggu saya tak ada, tuan-tuan. Kerana 21 tu saya dah kat Langkawi, tapi ada program rasmi Ibu Pejabat Penjara Malaysia, tuan-tuan, dia nak buat di Masjid Hana. Waktu tu rancang nak bagi satu slot kepada Ibu Pejabat Penjara Malaysia dekat Masjid Hana kuliah maghrib. Tuan-tuan, adalah ustaz depa mai tu, timbalan pengarah bakar dia pejabat penjara tu, tak apalah bagi. Kemudian ada sembang-sembang dia berkata kita buat forum lah, Syekh, dia kata. Kita buat forum lah. Sebab kata kami ni orang luar Langkawi, bila ada Syekh ni orang pulau ni, kami pun rasa tak segan jugalah, aku juga yang kena. Tuan-tuan, itu. Jadinya saya moderator lah malam tu. Kalau tuan-tuan lapang 21 bulan tu, tuan-tuan pilih ke Masjid Hana, insya-Allah akan ada gandingan daripada Ustaz Anwar kot, Khairul Anwar kot nama dia. Tuan-tuan, timbalan pengarah bakar Ibu Pejabat Penjara Malaysia dekat HQ, tuan-tuan ni, dekat mai ke Langkawi. Kemudiannya panel yang kedua adalah Tuan Syekh Muhammad Saadi bin Mat Said, timbalan pegawai agama daerah Kubang Pasu, bicarakan tentang tajuk hidup dan mati dalam dakwah. Tuan-tuan, tak tahulah dia macam mana, tuan-tuan. Sebab soalan pun saya tak dapat lagi, tak tahulah. Tengok mereka nak bicara macam mana tu. Tu 2 minggu lah, tuan-tuan. Maka saya tak ada. Minggu yang berikutnya pun kita dah raya dah. Jadi tuan-tuan, nak tengok bagi elok-elok balik bilakah tarikh hari raya Yaumun Nahri itu, hari raya Kurban tu, tuan-tuan. Sebelum tu adalah 9 Zulhijjah, pakat-pakat puasa lah. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hapuskan, Allah ampunkan dosa kita yang terdahulu dan dosa kita yang akan datang. Selagi mana kita tak lakukan dosa-dosa yang besar ni, tuan-tuan. Ada doa yang kita boleh buat amal, tuan-tuan, banyaklah, tuan-tuan. Tapi kita nak doa apa? Doa lah. Sebab doa orang-orang
orang yang berpuasa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya pada doa hari Arafah ni. Depa duk berwukuf dekat Arafah tu tuan-tuan, kita puasa dekat sini tuan-tuan. Tu lepas tu mai kata waktu maghrib tu pakat mai ramai-ramai ke masjid, pakat-pakat bukannya bertalbiyah, bertakbir. Tu satu bertalbiyah pula jahanam melangkaui. Bertakbir tuan-tuan, memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa cukuplah sampai sekali dulu pada malam ini. Kita minta pada Allah, bagi Allah berikan kita kekuatan yang baik, insya-Allah lapangan masa lagi untuk lakukan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta agar Allah terima apa yang kita lakukan ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya minta maaf banyak-banyak, ada kata sekadar bahasa juga sebagainya, insya-Allah kita akan berjumpa lagi kalau ada izin pada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang waktu juga sebagainya, insya-Allah. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا ما فعلنا في هذا اليوم واجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك ورجانا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.